Kotak hitam mempersembahkan 10 tabiat buruk yang membuat orang tidak suka anda serta-merta. Menjadi sifat semula jadi bagi kita semua mahu disukai dan dihormati. Tetapi anda mungkin tidak menyedari bahawa beberapa perkara anda sebenarnya membuat orang tidak menyukai anda. Dalam video ini, kami senaraikan tabiat buruk yang membuatkan orang menjauhi dan berfikir dua kali untuk berada di sekeliling anda. Walaupun tabiat ini mudah dikenali pada orang lain, mereka selalunya tidak mudah dikesan dalam diri kita. Itulah sebabnya membangunkan kesedaran diri adalah begitu kritikal. Dengan kesedaran diri, kita lebih faham bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana tindakan kita dengan kata-kata ditanggapi. Jadi, mari kita selami dan ketahui lebih lanjut tentang tabiat buruk yang boleh memusnahkan pergaulan anda. Nombor 1, membuat andaian. Ini adalah salah satu tabiat terburuk yang boleh anda miliki. Orang benar-benar tidak suka apabila anda membuat andaian tentang mereka atau situasi tanpa menyemak fakta terlebih dahulu. Membuat andaian boleh menyebabkan salah faham, salah tafsir situasi, tuduhan palsu, dan menghakimi tanpa fakta yang benar. Apatah lagi, ia membuatkan anda kelihatan sombong dan meremehkan pendapat orang lain. Jadi daripada menganggap sesuatu yang tidak baik dan bertindak membuat andaian dengan mencuba menjadi lebih ingin tahu, luangkan masa untuk bertanya, mendengar, terbuka kepada perspektif orang lain, menganalisis fakta dan maklumat yang sahih. Ia juga boleh membantu anda untuk menghormati, memahami orang lain dan bersedia untuk menyesuaikan pandangan atau pendapat anda apabila perlu. Nombor 2, memonopoli perbualan. Kebanyakan orang susah nak memandang mata anda apabila anda terlalu banyak bercakap. Sesetengah orang secara semula jadi lebih banyak bercakap, manakala yang lain tidak memberikan perhatian dan membuatkan suasana tidak selesa. Jika anda adalah salah seorang daripada mereka yang sentiasa kuat bercakap di dalam bilik, berdiri di barisan hadapan, atau memonopoli perbualan membuatkan orang berasa tidak selesa dan marah, anda mungkin tidak menyedarinya. Jika seseorang mula berasa diabaikan atau diketepikan, mereka tidak akan mengendahkan perbualan anda, dan itu bukan yang anda mahukan. Jadi biarkan orang lain juga memberi pendapat dan menyatakan apa yang mereka minat kepada anda. Nombor 3, bermegah atau terlalu banyak mengeluh. Tingkah laku sebegini boleh menjadi sangat tidak menyenangkan. Perbualan anda seolah-olah tidak berminat untuk memperbaiki diri. Anda hanya berminat untuk kelihatan cantik. Ia juga membuatkan orang berasa seperti mereka tidak boleh serasi dengan anda. Sikap mengeluh sama buruknya dengan bercakap besar. Ia membuatkan orang rasa tidak selesa, dan mereka mungkin mula berasa kasihan tapi tidak meminati anda. Jika anda mempunyai tabiat buruk untuk bercakap besar atau mengeluh terlalu banyak, sudah tiba masanya untuk membuat perubahan. Orang ramai tidak suka mendengar tentang betapa hebatnya anda, dan mereka pastinya tidak mahu mendengar tentang betapa dahsyatnya orang lain. Pada nota yang sama, anda juga harus mengelakkan gosip atau menyebarkan khabar angin tentang orang lain untuk menjadikan diri anda kelihatan lebih baik. Nombor 4, bertindak seperti tahu semuanya. Anda cuba untuk mengoda dan menarik perhatian orang lain dengan menunjukkan sejauh mana pengetahuan anda, tetapi ia adalah tabiat buruk yang boleh menyebabkan orang serta-merta tidak menyukai anda. Pasti anda berasa sedikit teruja apabila anda tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, tetapi ada garis halus antara menjadi pintar atau menjengkelkan. Dan apabila anda bertindak seperti anda mempunyai semua jawapan, ia membuatkan orang berasa seolah-olah mereka tidak mempunyai apa-apa nilai di mata anda. Walaupun ia baik untuk keyakinan anda, apa yang perlu anda katakan, jika anda sentiasa cuba membuktikan diri anda kepada orang lain, ia boleh dilihat sebagai keangkuhan dan bukannya keyakinan diri. Nombor 5, terlalu mabuk. Sekiranya anda orang Islam, minuman yang memabukkan adalah haram di sisi agama dan sekiranya anda melakukannya ia akan dipandang hina oleh masyarakat yang seagama dengan anda. Apabila anda terlalu banyak minum minuman keras, kesedaran anda akan turun yang memudahkan anda untuk mengatakan atau melakukan perkara yang tidak biasa anda lakukan. Dan dalam situasi sosial ini, ia membuatkan anda berkata dan melakukan perkara yang mungkin tidak sesuai atau tidak sopan. Ia juga boleh menyebabkan orang berasa tidak selamat berada di sekeliling anda dan bimbang anda mungkin melakukan sesuatu yang melulu atau tindakan yang berbahaya. Jadi untuk mengelakkan kejadian seperti ini kita boleh mengamalkan kehidupan yang sihat dengan mengamalkan minum air putih. Ia akan memberi kesihatan kita lebih baik. Menggunakan alkohol secara berlebihan akan memudaratkan kesihatan dan pengaulan anda, jadi teguhkan pendirian anda dengan menolak alkohol untuk kehidupan yang lebih baik. Nombor 6, berbudi bahasa hanya pada sesetengah orang sahaja dan tidak pada umum. Anda mungkin tidak menyedari perkara ini, tetapi apabila anda sedar, bercakap dengan seseorang yang kurang penting daripada orang lain di dalam bilik, ia menunjukkan anda mungkin menggunakan lebih sedikit perkataan dengan orang itu, atau bercakap dalam nada yang lebih rendah.
Ini adalah tanda tidak hormat dan tidak menjaga perasaan orang lain. Apabila anda melayan seseorang seperti mereka lebih rendah atau seperti mereka tidak layak mendapat tahap yang sama. Menghormati sebagai orang lain, ia mudah untuk dilihat bagaimana mereka akan berasa diremehkan oleh tingkah laku itu. Jika anda mahu menjadi lebih disukai, itu penting untuk anda sama-sama berbudi bahasa kepada semua orang. Jadi pastikan adab anda konsisten untuk mendapat tempat di hati orang lain. Nombor 7. Menceritakan kisah yang tidak sesuai, jenaka atau anekdot. Tabiat buruk ini boleh menimbulkan rasa tidak selesa atau memburukkan suasana. Ia membuatkan orang berasa seperti mereka tidak dihormati, malah boleh menyebabkan perasaan terluka atau ketegangan suasana. Anda fikir orang akan lebih pemaaf dengan kecuaian anda pada masa ini, tetapi jika anda memberitahu cerita atau jenaka yang tidak sesuai kepada seseorang dan mereka tersinggung dengannya, mereka akan mengingatinya. Jangan lupa bahawa apa yang mungkin lucu bagi seseorang, mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Dan kuncinya adalah untuk mempertimbangkan konteks perbualan dan hubungan antara anda dan orang yang anda bercakap. Tidak mengapa untuk mempunyai rasa humor yang terasing, cuma pastikan khalayak anda turut serta ia sebelum anda melepaskan dan berkongsi. Nombor 8. Tidak menghormati masa orang lain. Apabila anda tidak menepati masa, jangan berhubung dengan seseorang untuk memberi harapan atau tidak membalas kepada email tepat pada masanya. Ia membuat orang lain berasa tidak dihormati dan tidak penting. Dan jika mereka tidak bersedia untuk memberikan anda penilaian yang berfaedah, mereka akan menganggap bahawa anda tidak boleh dipercayai. Membuat orang menunggu adalah sikap yang tidak bertimbang rasa dan tidak beradab. Jika anda membuat komitmen, ikuti dan menghormati masa orang lain adalah cara mudah untuk membuat mereka menyukai anda kerana ia menunjukkan bahawa anda mengambil berat. Lagipun jika masa anda berharga, begitu juga mereka. Nombor 9. Terlalu dramatik. Adakah anda jenis orang yang suka berpura-pura atau pencipta adegan watak dramatik? Orang boleh tahu apabila anda keterlaluan dramatik dan mereka tidak menyukainya. Bukan sahaja tingkah laku ini mewujudkan suasana negatif, ia juga menyukarkan orang lain untuk menganggap anda serius. Selain itu, ia membuatkan anda kelihatan seolah-olah anda cuba menarik perhatian kepada diri sendiri. Kecenderungan anda yang bertindak balas berlebihan akan membuatkan orang lain tidak senang untuk bergaul. Ia meletihkan untuk semua orang dan membuatkan anda kelihatan seperti seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosi. Jadilah diri anda yang sebenar, tidak perlu berpura-pura untuk menarik perhatian orang dengan lakonan dramatik kerana ia akan merugikan diri anda sendiri. Nombor 10. Tidak menghormati sempadan. Jika anda mempunyai tabiat buruk tidak menghormati sempadan orang lain, orang akan perasan dengan cepat dan ia akan membuatkan mereka tidak menyukai anda. Kita semua mempunyai zon selesa yang berbeza untuk menyentuh, bercakap tentang kehidupan peribadi kita, dan mudah untuk orang rasa dicerobohi apabila seseorang tidak menghormati sempadan mereka. Menghormati sempadan orang lain adalah satu sebahagian penting dalam menjalin hubungan kemasyarakatan. Ini bermakna menghormati fizikal orang dan ruang emosi, serta privasi mereka adalah hak mereka untuk membuat keputusan sendiri. Walaupun beberapa tabiat buruk ini kelihatan kecil dan tidak penting, ia boleh membuat orang tidak selesa di berada sekeliling anda. Anda mungkin tidak menyedari bahawa anda sedang melakukan perkara-perkara ini sehingga seseorang menyatakannya. Jadi, jika anda ingin menjadi lebih disukai, tumpukan perhatian kepada cara anda bertindak dan berkomunikasi dengan yang lain. Jika anda mendapati video ini membantu, berikan like dan share kepada rakan anda, supaya kami boleh terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan butang langgan dan ingat untuk mengklik pada pemberitahuan loceng. Juga, pastikan anda menyemak video kami yang lain juga. Terima kasih kerana menonton.